Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita untuk masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu seperti karbon. Saya ingat ini adalah subtopik terakhir. Okey, selepas kita membincangkan mengenai seperti karbon, alkohol, lemak dan minyak sawit. So hari ini kita akan bincang sedikit mengenai kegunaan minyak sawit yang mana digunakan dalam proses pembuatan sabun. Okey, baik. Apa yang kita akan bincangkan ini ialah hasil pelajaran kita. Yang pertama, kita akan membincangkan penghasilan sabun melalui proses saponifikasi. Okey, sebabkan kita tak boleh nak buat eksperimen, okey, inilah kita akan bincangkanlah macam mana proses pembuatan sabun. Yang keduanya, berkomunikasi mengenai tindakan pencucian sabun. Dan yang terakhir, menjana idea pengurusan yang lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. So ini 3 hasil pembelajaran kita yang mana kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, secara umumnya, okey, penghasilan sabun dibuat dengan satu, kita panggil satu tindak balas kimia, yang mana minyak bertindak balas dengan alkali ataupun minyak ditambah dengan alkali akan menghasilkan garam asid lemak ataupun dipanggil sabun tambah gliserol. Okey. Sabun yang merupakan garam asid lemak lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat. Biasanya kita akan guna larutan natrium hidroksida pekat atau larutan kalium hidroksida pekat, seperti persamaan atas ni. So minyak sawit dan minyak biasanya kita guna minyak tumbuhan. Kalau dulu dia guna lemak haiwan lah. Okay, sekarang ni lebih pada guna minyak tumbuhan, sama ada minyak bunga matahari, minyak canola, minyak kelapa sawit, minyak jagung dan sebagainya. Minyak zaitun pun ada. Okey, ditambah dengan alkali, sama ada kalium hidroksida ataupun natrium hidroksida yang pekat, akan menghasilkan garam asid lemak tambah gliserol. Ini proses asas untuk menghasilkan sabun. Okey, apa ada dalam komponen molekul sabun? Okey, bahagian kepala, ni kepala sabun. Okey, sabun ni dia yang kalau kamu tengok ada buih kan. Okey, dekat buih itu, yang buih itu kepala dia. Okey, bahagian hidrofobik yang dapat melarut dalam air. Ekor dia yang tak nampak. Yang nampak tu kepala dia saja, buih. Okey, bila kita gosok-gosok sabun dekat tangan, dia akan keluar buih kan. Okay, yang buih tu kepala dia, yang mana larut dengan air. Bila kena ayak tu, dia akan mengeluarkan buih. Kepala-kepala hidrofilik. Hidrofobik tu fobia, bahagian yang tak suka ayak, tapi dia boleh melarut dalam grease dan minyak. Kalau tangan kita ni ada kekotoran, biasanya memang tangan kita kotor, cuma kita tak nampak. Okay, bila kita gosok, yang tarik kotoran keluar daripada tu, ni ekor dia. Okay, yang mana dapat melarut dalam saja kotoran. Filik tadi, kepala tadi, dia larut dalam ayak. Ekor dia hanya larut dalam grease atau minyak atau apa-apa saja kotoran. Okey, bahagian kepala atau hidrofilik, iaitu bahagian yang dapat melarut di dalam air, yang terdiri daripada kumpulan ionik. Ionik ni maksudnya kumpulan, kalau kamu belajar di tempat dulu, adalah apa ni kita panggil logam dengan bukan logam. Macam tu. Okey, ionik. Okey, bahagian ekor atau hidrofobik ialah bahagian yang tidak dapat melarut dalam air tetapi dapat melarut dalam minyak atau grease. Bahagian ini yang terdiri daripada rantai hidrokarbon. Yang ni ada hidrokarbon. Yang ni kepala ni ionik natrium katanya. Okey, ataupun kalium. Yang ini karbon, rantai hidrokarbon. Karbon C lah. C yang ujung H. So ekor dia ni adalah hidrokarbon, kepala dia ni natrium ataupun kalium. Yang boleh katakan kalium dan natrium kan logam kan. Kumpulan ionik. Okay, yang berion. Okey, itu molekul sabun. Bukan maksud sabun ni bentuk dia kepala ada ekor, bukan. Dalam sabun tu, bila kita kena ayak, dia akan keluar buih. Yang buih itu adalah kepala dia tu. Yang ekor itu yang akan melekat pada kotoran. Tapi bila kamu tengok cara pengoperasian sabun tu, macam tu. Okey, tindakan pencucian sabun. Tengok bila tangan
ataupun baju direndam dalam sabun, dia akan keluar kembun. Apabila sabun melarut dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Sabun masuk ayak ni dia tegang tau. Sebab tu dia boleh ada permukaan dia. Tapi bila kita masuk sabun, tegangan ayak tu dah mula dikurangkan. Okey. Oleh itu, permukaan kain dibasah oleh air, sabun secara menyeluruh. Bila kita masuk kain kotak dalam tu, secara tidak langsung kain tu akan dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. So, seluruh pakaian ataupun baju kita yang masuk dalam air sabun tu, dia akan basah dengan air sabun. Okey. Dan baju tu, pakaian tu yang ada kotoran, bergeris ke berminyak dan sebagainya. Okey, air sabun, tadi dia tengok bubuh-bubuh kan. Yang bubuh-bubuh tu ada ekor-ekor dia bawah. Okey. Ingat, yang kepala ni dia larut dalam air. Maksudnya dia suka air. Tapi yang ekor ni dia tak boleh larut dalam air, tapi dia boleh larut pada kotoran atau bergeris. So sabun-sabun ni akan bergerak kepada kotoran. Okey. Bahagian ekor, sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat pada kotoran bergeris. Dia akan bergerak pada kotoran, ekor dia tu akan melekat pada kotoran bergeris. Okey, pada permukaan kain. Manakala bahagian hidrofilik melarut di dalam air. Mana kepala-kepala ni akan duduk di permukaan air. Perasan tak? Air kan, sabun tu duduk kat atas permukaan air. Sebab dia larut layak. Tapi yang kotoran ni, yang ekor-ekor ni akan lekat pada kotoran. Okey. Jadi, apa yang dibuat oleh ekor tu? Ekor tu, tindakan menggosok, bila kita gosok atau berus kain tu, akan menanggalkan kotoran bergeris daripada permukaan kain untuk menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun yang terampai dalam air sabun. So, bila kita gosok, kotoran tu akan ditarik oleh ekor sabun. Ekor apa? Komponen sabun tu. Okey, dia akan bawa, yang buih itu akan bawa alasan kotoran-kotoran ni terampai di atas permukaan air. Jadi permukaan kain tu akan berasa sebab sabun tu dia tarik dah. Okay, titisan grease ni dipenuhi oleh ekor sabun tu masuk dalam kotoran tu. So kepala ni kan dia buih, akan tarik kotoran tu duduk di atas air. Faham tak? So macam tu. Kotok, kita brus, dia akan menanggalkan kotoran tu menjadi apa? Dia akan tarik kotoran tu melekat bawa ke permukaan air. Tu cara pencucian kain. Okey. Buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun merangkap titisan grease di dalam air sabun. Yang duduk kat sini ni, kotoran minyak, peluh yang kita tak nampak. Yang kita nampak kadang kotoran bukan coklat tu hilang. Tapi kadang peluh yang dekat collar, kan? Collar. Lepas tu kadang-kadang kita punya daki bahagian ketiak, kan? Okey, dia akan ditarik. Tu dalam bentuk berminyak atau bergeris. Dia akan tarik keluar, dia akan melekat dekat dalam ni. Yang sabun-sabun buih-buih ni tarik kotoran-kotoran ni naik ke atas. Okey. Masa apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergeris turut dibuang bersama. Bila kita bilas balik dengan air kosong, air sabun kain ataupun baju yang dah digosok tadi, tidak langsung kotoran yang bergeris atau berminyak tu akan terkeluar sekali ya. Sebab bila kita masuk air dia akan keluar sekali. Dengan cara itu, sabun menanggalkan kotoran bergeris dan membersihkan kain. Nampak tak cara pencucian sabun ni? Okey. So, sabun ni dia tarik kotoran keluar ke permukaan air, kita bilas dengan air, dia akan keluar semua kotoran. Macam tu lah, sebab tu mesin tu dia pusing tu. Bila kita masuk sabun, air penuh, dia akan pusing tu sebab kita nak gosok macam tu lah, kita menggosok kotoran. Tapi tidak sebersih kalau kamu basuh tangan. Kalau pegang collar ni, kalau kamu basuh mesin ni tak orang bersih. Kan collar baju ni, hujung-hujung lengan baju ni kan dia hitam coklat kan. Kalau perempuan lengan panjang dia kuning, coklat kotoran tu. Yang tu kamu kena buang sabun, kamu gosok. Okey, gosok supaya dia boleh keluar. Kalau dalam mesin dia tak boleh tak fokus dia keseluruhan baju. Kadang bahagian kecil tu dia tak mahu nak lekat. Tapi kalau hujung-hujung tu kamu gosok dengan brus, dia akan terkeluar kotoran tu. So, bila dia masuk air yang kedua, dia akan pusing lagi, so air sabun tu akan keluar. Last sekali baru steam kan. Dia steam tu barulah semua kotoran tu keluar sama dengan air sabun tadi keluar lah. Okey, yang ni tadi kita bincang macam mana sabun
memusnahkan kotoran atau mengeluarkan kotoran daripada pakaian dan tangan kita semua. Yang ni kita tengok macam mana sabun bertindak balas dalam memusnahkan coronavirus. Okay. Okay, tengok ni kan bahagian hydrophilic, hydrophobic. Kepala buah ni hydrophobic. Okey, ini coronavirus. Ini dia punya ada RNA . Okey, ini dia punya koron dia. Kita panggil dia punya mahkota dia. Okay, yang ni lapisan-lapisan lemak dia. Okey. Bahagian lemak untuk badan ni. So ekor sabun akan masuk ke dalam coronavirus. So dia akan masuk disebabkan dia lemak juga, sama geng dengan sabun ni. So sabun ni cuba memusnahkan. Okey, sabun ni akan menarik badan corona tu menjadi pecah. Sebab tu setiap kali kamu keluar atau kamu pegang benda yang di luar kawasan rumah kamu dalam kawasan pandemik ni, digalakkan balik kamu cuci tangan. Berbanding kalau kamu nak guna sanitizer lama-lama, dia kadang merensau kulit. So kaedah yang terbaik, kaedah yang terbaik kamu guna sabun. Okey, dia akan pecahkan badan virus tu. Pulang kosok-kosok kan, sebab tu ada cara 7 cara kan, kosok semua. Okey. Baik. Okey. Dan lepas tu kita nak bincang mengenai pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri sawit. Okey. Pengurusan lestari ni apa? Pengurusan yang hijau lah, maksudnya yang bagus supaya dia ada kepentingan dalam sawit. Penggunaan tanah, air sisa, kualiti udara dan sisa kelapa sawit. 4 benda yang terhasil daripada ladang sawit. Macam mana kita nak guna penggunaan tanah dia, air sisa daripada prosesan sawit ni, kualiti udara dan sisa kelapa sawit. Okey, penggunaan tanah. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Okey, bila pokok sawit ni diproses, selepas diambil, selepas pokok ni dah tua dan dia habis dia punya hayat dia, dia akan jadikan tanaman semula. Okey, ditebang pokok lama dan ditanam semula dengan pokok kelapa sawit yang baru. Supaya penggunaan tanah tu sentiasa dioptimumkan, digunakan sepenuhnya. Okey, kadang-kadang dia tak tanam semua, dia tak tebang serentak semua. Okey, dia tebang yang mana tebang kawasan tu dia akan tanam baru. Okey. Okey, seterusnya air sisa. Prosesan air sisa sawit ni sangat busuk. Kalau kamu tahu, kamu pernah pergi kawasan yang ladang sawit ataupun kilang sawit, kilang proses nak ambil buah sawit tu dia akan busuk tau. So apa yang dia buat? Air kubahan kilang minyak sawit, palm oil mill effluent former, okey, yang dihasilkan daripada proses penseritilan, okey, dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. Okey, sisa-sisa ni dia boleh buat tenaga biogas. Sebab tu kalau kamu pernah kita empat sayur jisim dalam bab tenaga, okey, di Sabah dan Sarawak kita ada sumber tenaga biojisim. Sebab depa banyak kelapa sawit. Okey, ada juga setengahnya hasilnya dijadikan baja organik. Baja organik ni untuk tumbuhan kita lah. Okey, itu air sisa. Okey, kualiti udara. Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan fotosintesis. Okey, bila ladang sawit ni banyak, secara tidak langsung, okey, karbon dioksida dan oksigen dapat dibebaskan dengan banyak sebab pokok kan. Cuma menjadi isu pokok kelapa sawit ni dia tidaklah menyerap haba. Dia memantulkan haba. Jadi kita akan rasa panas juga kawasan yang banyak sawit ni. Okey, tapi yang bagusnya sawit ni dia menyerap karbon meningkatkan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen untuk kita bernafas. So ladang sawit ni bagus ya, kualiti udara akan baguslah. Cuma kualiti haba dia berlainan. Okey, sisa kelapa sawit apa yang dibuat? Okay, pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep sifat sisa zero waste dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai produk yang berguna. Ada banyaklah produk yang dibuat dengan kelapa sawit ni, yang sisa-sisa dia. Okay, kamu boleh carilah dalam internet pelbagai produk lah. Okay, ada yang buat enamel untuk tampalan gigi pun guna sisa kelapa sawit. Dulu guna amalgam tau.
dia sejenis logam, sekarang ni dia guna sisa sawit pun boleh. Banyak lah ada buat makanan kepada lembu-lembu sisa sawit ni. Okay, so dah jadi lestari. Segala hasil produk sawit ni, daripada buah, pokok sampailah ke sisa, semuanya ada kegunaan dia. Okay, tu kelebihan sawit. Okay, contohnya sisa kelapa sawit jenis biogypsum, lepas dijadikan baja. Batang pokok, batang pokok sawit ni boleh jadi bahan gantian kayu. Kalau kayu balok lebih bagus lah, tapi untuk perabot-perabot yang murah, kita boleh guna pokok sawit sebagai bahan ganti kayu. Tandan kosong dijadikan kompos. Kompos ni apa? Baja kompos. Kalau kamu tengok kedai RM2 jual tanah tu kan, tanah untuk tanam pokok kan, tu tandan sawit. Kadang-kadang sabut-sabut nyok kan, tapi tandan sawit ni antara satu komponen besar dalam pembuatan kompos. Dalam yang tanah hitam yang orang duk beli kedai RM2 kan, untuk buat tanam pokok tu, untuk buat semai anak pokok tu, kita guna tandan sawit. Tempurung dibakar untuk mendidihkan air. Sabut dijadikan permaidani dan tekstil. Sabut sawit tu. Dan poma hasil sawit tu, yang mana sisa kumbahan itu dijadikan biogas dan baja. So secara tidak langsung sisa kelapa sawit pun ada kegunaannya. So konsep sifar sisa berjaya dijalankan. Okey, baik, alhamdulillah kita habis bincang bab 5 hari ini. So kita dah bincang pasal penggunaan pembuatan sabun, macam mana sabun itu bertindak terhadap kotoran, dan saya tambah sikit macam mana sabun itu membantu memusnahkan badan coronavirus ataupun COVID-19 sekarang ni. Dan kita nak tengok secara lestari proses untuk kita kata penggunaan sisa sawit sebagai sumber kita supaya dalam keadaan yang sawit ni digunakan sepenuhnya. Okey, saya rasa itu saja pembincangan kita hari ini. Terima kasih sebab mengikuti kelas PDPR kita. Terus lagi saya harap kamu dapat siapkan modul. Saya bagi tahu tingkat soal apa, dan saya akan bagi satu latihan bentuk Google Form untuk kamu buat sebagai soalan, kita panggil ujian ataupun kuis sumatif sebagai akhir bab 5 ni nah. Okey, dengan itu terima kasih. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.